Bismillahirrahmanirrahim. La ashhadu an wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Sambung muka surat 82 di bawah tajuk kecil sikap terhadap seorang pemuka Yahudi. Ada apa dah? Kereta siapa? 5429. Kereta siapa? Pelik 5429. Sahabat kita nak keluar. Lain. Sikap terhadap seorang pemuka Yahudi. Tajuk kecil kita muka surat 82 akan kita bicarakan persoalan yang berhubung dengan sikap orang-orang Yahudi yang terkenal dengan kejahatan mereka dan keingkaran mereka. Begitulah yang disebut sebelum kita membaca bab ini, seperti yang dilaporkan oleh Abu Bakar Sirajuddin di dalam kitabnya yang bertajuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia menukilkan suatu kisah ketika orang-orang Yahudi menempelak Rasulullah. Ketika suatu hari unta Nabi hilang,
Lalu orang-orang Yahudi Madinah menempelak Rasulullah. Kata mereka, engkau ini wahai Abul Qasim mengaku mendapat berita daripada langit, tapi untuk engkau hilang pun kau tak tahu ke mana. Tu perangai Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku hanya tahu apa yang Allah beritahu kepada aku. Hak dia tak beritahu, aku tak tahu. Tapi itulah sikap Yahudi. Sebab itu bila kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah menyebut wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Allah kata kami tak pernah ajar Muhammad tu syair. Apa yang dia sebut adalah Quran yang jelas dan nyata. Setara syair pun, ketika ada suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan beberapa rangkap syair dan yang Nabi baca tu salah, lalu Abu Bakrin tegur Nabi, ya Rasulullah, salah tu, tak betul, tu syair. Nak sebut pertama, Nabi memang begitu, syair ni tak ada kena-mengena dengan dia. Apa yang Nabi sebut adalah Al-Quran. Tetapi yang paling besar daripadanya ialah bahawa Nabi ada benda yang dia tak tahu, ada benda yang Nabi tahu, termasuk syair. Sampai Abu Bakrin tegur Nabi, dan kata ulama, syair yang Nabi baca tak betul tu, budak-budak Madinah pun hafaz, budak-budak Makkah pun hafaz, tapi Nabi tak tahu. Itu nak sebut Nabi. So untuk Nabi hilang ke mana, mana Nabi tahu. Tapi itulah perangai Yahudi, pelekeh Nabi, pesenda Nabi. Bahasa kasar kita, sembang cakap, turun wahyu lah, apalah, unta hilang pun tak tahu duk tang mana. Pelekeh Nabi, itulah Yahudi. Tuan-tuan, nak sebut, inilah kisah yang akan kita baca ketika Abu Bakrin berhadapan dengan mereka. Baik. Banyak ahli sejarah dan ahli tafsir menyebut bahawa Abu Bakrin radhiyallahu anhu pernah masuk ke rumah sekolah Yahudi, yakni tempat yang dibacakan di dalamnya kitab Taurat. Abu Bakrin dia kerap masuk ke tempat mereka baca kitab, sinagog lah, macam-macam lah istilah dia. Mereka punya biara, tempat mereka baca kitab, membaca Taurat dan sebagainya. Lalu Abu Bakrin satu hari masuk ke tempat itu. Maka Abu Bakrin menemukan orang ramai telah berkumpul mengelilingi seseorang di antara mereka yang bernama Finash. Adalah seorang Yahudi ini, nama dia Finash. Kira tok nakib, tok guru dia lah.
lalu orang ramai mengelilingi dia, mungkin untuk rojokkan dan sebagainya, di mana Finash seorang ulama dan ilmuwan mereka yang mana bersamanya seorang pemuka di antara pemuka mereka yang bernama Asya. Kata pengarang kitab, bila Abu Bakrin masuk, dilihatnya orang-orang Yahudi sedang mengelilingi ulama mereka yang bernama Finash. Ada tak dalam Quran Allah sebut ayat tentang ulama Bani Israel? Jawabnya ada. Awalam yakul lahum ayatan ay ya'lamahu ulama'u Bani Israel. Surah Asy-Syu'ara ayat 200 lebih. Ada Allah sebut ulama Bani Israel, ada ayatnya, iaitu mereka yang alim di dalam Taurah dan mengetahui akan Injil. Salah seorangnya bernama Finash, dan Abu Bakrin mendapati bahawa di sisi Finash ada seorang pemuka Yahudi, kira macam pemimpin lah, nama dia Asya. Baik, sambung. Abu Bakrin berkata kepada Finash, celakalah engkau, takutlah kepada Allah dan masuklah ke dalam agama Islam. Tuan-tuan muslimat, perkataan pertama yang disebut oleh Abu Bakrin kepada Finash, dia cela dulu Finash. Dia kata, celaka sungguh engkau, takutlah kepada Allah dan masuklah Islam. Kenapa? Ya, lagi kita tengok alasan ataupun sebab yang dinyatakan di dalam kitab ini. Kenapa begitu marahnya Abu Bakrin? Lalu Abu Bakrin menyebut lagi, demi Allah, engkau tahu bahawa Muhammad adalah utusan Allah. Engkau pun tahu bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang disebut di dalam Taurat, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya di bumi Yathrib, di Madinatul Munawwarah, yang mereka belajar sifat-sifatnya. Mereka tahu, tetapi mereka suka menyembunyikan benda yang benar. Telah datang membawa kebenaran kepada kamu daripada sisinya. Kamu tahu dia, kamu kenal dia. Dalil 146 Al-Baqarah. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Itu dalil. Dan mereka yang diberikan kitab, terutama Yahudi, mereka itu ya'rifunahu, mereka kenal dia. Hu tu dhamir ganti nama bagi Rasulullah. Mereka kenal dia kama ya'rifuna abna'ahum, kama seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Tu
itulah dahsyatnya Yahudi mengenali Rasulullah, sama seperti mengenali anak-anak mereka sendiri. Tetapi mereka layak tumunal haq, mereka suka menyembunyikan kebenaran. Mereka tahu Rasulullah orang yang benar. Bahkan Quran mengingatkan kita, walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Al-ayah, ayat nombor 2 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, dan mereka itu beriman bima nuzzila ala Muhammad, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad, wa huwal haqqu min rabbihim, dan mereka tahu, mereka yakin bahawa ia adalah kebenaran daripada Tuhan mereka Allah. Inilah orang beriman. Yahudi tahu tak? Tahu. Tetapi itulah sifat mereka, penentangan tanpa henti. Sebab itu tuan-tuan tengok, sekejap lagi saya nak baca satu ayat, kemudian kita akan buat comparison tentang istilah-istilah di dalam Al-Quran yang kita mesti faham. Ini kaedah yang kita belajar sikit malam. Kejap lagi saya sebut. Baik. Tahu dah Nabi membawa kebenaran kepada kamu dari sisinya, sedangkan kamu telah mendapatkan hal itu tertulis di dalam Taurah dan Injil. Empat tahu dah. Doa ada dalam Taurah, doa ada di dalam Injil. Sebab itu tuan-tuan lihat, ketika Allah memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyeru mereka kepada tauhid, cuba tengok bagaimana bahasa yang Quran guna, yang Allah turunkan. Allah berfirman, tengok ya, contoh ayat 64 Ali Imran juzuk 3. Bila nak seru mereka kepada perkara yang baik, Allah kata apa? Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Tengok gaya bahasa Al-Quran. Bila nak seru mereka kepada 3 tauhid, benda besar dalam tauhid, asas kepada akidah, maka bahasa yang digunakan, yang Allah turunkan, qul, katakan wahai Muhammad, ya ahlal kitab. Diseru dengan ahlul kitab, sebab mereka faham Taurah, mereka faham Injil, mereka tahu. Maka seruan itu datang dengan menyebut terlebih dahulu ahlul kitab. Mereka tahu tuan-tuan. Waraqah yang buta pun tahu, walaupun dia buta, tapi dia pakar dalam Taurah dan Injil. Waraqah beritahu Nabi
bahawa Nabi akan disakiti dan sebagainya. Waraqah tahu. Ini benda-benda yang telah disebut di dalam kitab-kitab mereka. Maka untuk menyeru mereka kepada tauhid, Allah sebut dengan ahlul kitab. Maka datanglah seruan, ta'alau, marilah, ta'alau jamak, marilah kamu semua, ila kalimatin sawain, kepada satu kalimah yang sama, kalimatin sawain, bainana wa bainakum, kalimah yang sama di antara kami dan kamu. Apa dia? Itulah tauhid yang takkan berubah. Boleh berbeza di sudut bahasa, boleh berbeza di sudut budaya, tetapi tidak boleh berbeza pada masalah prinsip akidah. Sama aja. Sawain bainana wa bainakum. Apa dia? Pertama, alla na'budu illallah, tiada yang kita akan sembah melainkan Allah. Semua kena sembah Allah. Yahudi ke Nasara ke siapa pun mesti sembah Allah. Tambah ahlul kitab, mereka lagi reti, mereka faham. Satu. Dua, wala nusyrika bihi syai'a, janganlah kita mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain. Tiga, wala nattakhidha ba'duna ba'dan arbabam min dunillah, dan janganlah sebahagian daripada kita melantik, menjadikan sebahagian daripada kita sebagai arbaban, jamak daripada Rabb. Rabb mufrad, Tuhan yang satu, Rabb. Arbab, Tuhan-Tuhan. Prinsip nombor 3 akidah, jangan lantik orang jadi Tuhan, jangan lantik batu jadi Tuhan, jangan tunduk kepada nafsu manusia dalam perkara yang berlawanan dengan halal dan haram. Maka jadilah itu Tuhan bagi kamu apabila kamu menyanggahi perintah Allah dan tunduk kepada manusia. Itu maksud Allah. Jangan jadikan sebahagian kamu arbaban, Tuhan-Tuhan min dunillah, selain Allah. Bukan makna nak pergi sujud dekat dia, tunduk kepada nafsu dia dalam perkara yang berlawanan dengan Al-Quran. Cukup jahanam kita. Na'udzubillah min zalik. Itu seruan diguna dengan ahlul kitab. Tempat-tempat yang lain tuan-tuan jumpa apa? Yahudi. Allah tak panggil ahlul kitab, terutama dalam menyebut persoalan kejahatan mereka. 120 Al-Baqarah, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Al-ayah. Bila Allah sebut perancangan mereka, kejahatan mereka untuk menghancurkan Islam, Allah sebut walan tarda ankal yahudu. Allah sebut Yahudi. Itu beza dia. Tidak reda atas kamu, kata Allah, Yahudi dan Nasara, sehinggalah kamu ikut millah, cara hidup mereka. Allahu Akbar. Hancur bila kita tidak hidup cara Islam, hiburan cara Yahudi, tutup aurat tak nak, bercampur lelaki perempuan, macam-macam persoalan yang berhubung dengan perkara-perkara yang dibawa oleh Yahudi terutamanya untuk menghancurkan umat Islam. Sebab itu kita mengalu-ngalukan
apa saja tindakan untuk menghancurkan maksiat dan mungkar. Kita mengalu-alukan apa saja tindakan untuk menghapuskan kerja jahat. Kerana kerja jahat tidak boleh hidup di dalam komuniti umat Islam. Kerana akidah mengajar kita bahawa semuanya adalah diasaskan oleh Yahudi dan Nasara. Bila bab jahat perancangan aja Allah sebut Yahudi. Contoh lain, walatajidanna ashaddan nasa adawatal ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Suratul Maidah ayat 90 lebih kalau tak silap. Allah Ta'ala menyebut, engkau akan mendapati wahai Muhammad bahawa yang paling kuat permusuhannya terhadap umat Islam, terhadap orang beriman, paling kuat yang buat jahat, Allah kata al-Yahuda, Yahudi. Ini bahasa Al-Quran. Yahudi terkait dengan kejahatan. Itulah bangsa Yahudi yang tak sedar ke diri. Bila seru pada kebaikan, Allah akan sebut ya ahlal kitab, sebab mereka faham perkara itu. Ini bahasa Al-Quran. Sebab itu dalam Quran tuan-tuan jumpa umpamanya sirat, jalan. Satu lagi Allah sebut sabil. Sabil pun jalan. Cuba perhati tengok. Bila Allah sebut sirat, sirat ni dia tak ada lain dah, mesti benda baik. Ihdinas siratal mustaqim, benda baik. Siratil azizil hamid, kepada jalan Allah yang maha gagah lagi maha terpuji. Bila sebut sirat aja mesti benda tu baik. Satu lagi dia panggil sabil. Sabil pun jalan. Dalam Quran ada sabilillah, dalam Quran ada sabilit taghut. Beza. Bila sebut sabil, tengok ayat, dia terkait dua. Maksud jalan yang baik dan jalan yang jahat. Itu sabil. Tapi bila sabil, bila sirat, dia tak ada jahat, semua baik. Itu sedikit perbezaan. Banyak kena mengaji balaghah baru kita nampak keindahan bahasa Al-Quran yang cukup hebat, yang tak mampu untuk dikalahkan oleh mana-mana manusia. Allah sebut sayadzakkaru man yakhsha. Contoh satu lagi, dan mendapat peringatan daripadanya man yakhsha dalam suratul A'la. Allah sebut dengan yakhsha, takut. Dalam Al-Quran ada juga takut, dia panggil khauf. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Takut juga, tapi khauf. Satu lagi Allah sebut innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ayat 2 Al-Anfal. Orang-orang yang beriman ni kata Allah, idza dzukirallah, bila disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, takut dia, hati dia. Beza tak? Beza. Ada yakhsha, ada wajilatun, ada al-khawf. Tiga makna yang berbeza. Ringkas, kenapa Allah sebut dalam suratul A'la sayadzakkaru man yakhsha? Yang akan mendapat peringatan ni hanyalah orang yang takut. Kenapa disebut yakhsha? Sebab yakhsha, takut itu berlapik, berlandaskan ilmu. Dia takut tu dengan ilmu. Tu makna yakhsha. Contoh paling mudah nak faham, innama yakhshallaha
min ibadihil ulama. Kan Allah sebut tu dalam surah Fatir, innama yakhsyallaha, hanya saja yang takut kepada Allah itu min ibadihil ulama. Dikaitkan yakhsya dengan alim ulama, ilmu. Maknanya yakhsya, takut, dia bermula dengan ilmu. Itulah makna yakhsya. Maka orang yang ada ilmu, dia akan takut. Itu yakhsya. Itu perbezaan sedikitlah. Banyak kalau kita nak bahas keindahan bahasa Al-Quran, mukjizat Al-Quran, Quran di dalam bahasa Arab yang tidak mampu ditewaskan oleh mana-mana kuasa manusia. Kehebatan lughatul Arabiyah yang bila kita belajar, sedapnya, enaknya, khusyuknya bahasa Al-Quran ini. Baik. Maka Abu Bakrin kata, kamu tahu tentang perkara ini, kenapa kamu tidak mau menyerah kepada agama Allah? Baik. Finash berkata, dijawab oleh Finash, berkata ia kepada Abu Bakr, demi Allah, wahai Abu Bakrin, bukan kita yang memerlukan Tuhan, tetapi Dia yang memerlukan kita. Cobalah perangai tengok Yahudi. Jawab elok tak boleh ke? Jawab tu dengan jawapan kufur. Nanti kita tengok ayat. Kenapa dia jawab macam tu? Dia ada ayat dalam Quran. Sekejap lagi kita baca. Dia jawab yang pertama, wahai Abu Bakr, sesungguhnya kita tak perlukan Tuhan. Tuhan tu perlukan kita. Cuba tuan-tuan bayang. Astaghfirullahalazim. Kita ni hidup, tuan-tuan muslimat, sentiasa sejak bangkit tidur pagi tadi sampai nak tidur sekejap lagi, kita sentiasa 24 jam memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada seorang pun boleh kata dia tolak Allah dalam hidup dia. Tak ada. Semua kita memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanyalah siapa pun, hatta orang-orang kafir pun akan menyebut mereka juga memerlukan Tuhan di dalam hidup mereka. Tuhan dalam bentuk kepercayaan adanya kuasa gaib. Takat itulah mereka percayanya. Hukum hakam mereka tolak, tapi mereka percaya tak percaya. Tidak, mereka tak buh lah dengan buah limau apa semua kan, Melayu pergi kebas makan. Dia buh pulut kuning. Ada anak murid saya mengadu, dia nak buat lagu mana, dia cerita betul. Dia balik kerja, dia lapak, waktu tu lepas maghrib, dia lalu tepi jirat mana tu, tengok ada pulut kuning, dia tibai. Ni cerita betul, saya tak bohong. Lepas tu dah dia kenyang, dia jumpa kita. Dengan telur rebus habis semua dia makan. Saya jawab lawak, saya kata hampir jumpa tokong ni, aku tak tahu mampuilah. Saya jawab lawak lagu tu. Saya nak jawab apa dah? Handam terkedarah benda tu, nak jawab apa? Macam-macam perangai nak murid tu. Tara tak isap okok tu, dia tak isap okok. Sokok lagi saya tak tahu. Tu tara tak isap rokok perangai lagu tu. Jenis apalah hang ni. Orang punya, walaupun kita berlainan akidah, berlainan agama, berlainan cara kita faham, kita Islam, dia percaya juga kepada ketuhanan dan sebagainya. Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Lantak ke dia lah hampir terkedarah siapa suruh. Perangai kita nak jawab pun tak kerti, jam. Apa benda nak jawab lagu mana? Tak pandai dah kita dalam keadaan sedemikian. Jawab dia ambil hak orang tu je lah. Walaupun kita berlainan di sudut kepercayaan iman dan takwa. Nak sebut mereka ada tak percaya tu? Ada. Tidak, dia tak boh pulut kuning, limau apa semua tu. Hantu sayuk lah macam-macam. Dia main colok besar gajah, kaki gajah dia main bubuh.
Nak cucuk rokok tak boleh, tinggi sangat. Itu kepercayaan dia. Cuma kita nak sebut begitulah agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita tidak boleh putus daripada Allah. Tak ada dia pasal, tuan-tuan. Hidup ini sentiasa dengan Allah. Apa saja tindakan kita, Allah. Ingat azan. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Salatil qa'imah ati Muhammadan. Kita sambung sikit. Bukan kita yang meminta-minta kepadanya, tetapi dia yang meminta-minta kepada kita. Jawapan biadab. Inilah Yahudi. Bahawa mereka tahu perkara itu, tetapi itulah kebiadaban mereka. Jawapan nombor 2, alasan dia bagi, bukan kita yang minta, dia yang meminta-minta kepada kita. Walhal Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dalam surah Ghafir ayat 60 kalau tak silap. Allah Ta'ala sebut, dan berkatalah Allah, ud'uni astajib lakum, mintalah kepada aku akan perkenankan permohonan kamu. Tapi Yahudi jawab, Allah lah yang minta kepada kita, bukannya sepatutnya kita yang minta kepada Allah. Tapi itulah jawapan mereka. Kita tidak memerlukannya,
tetapi Dia yang memerlukan kita. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan, tarikkan nafas kita sedah ya, semua Allah. Degupan jantung kita kalau Allah hentikan, habis, matilah kita. Semuanya memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi inilah bangsa Yahudi. Kalau dia kaya, kita nak baca satu ayat. Kalau dia kaya, tentu dia tidak akan minta dipinjami harta kita seperti yang didakwakan oleh pemimpinmu itu. Baik, ada satu ayat Nabi duk baca, dia itu kata Yahudi, kalaulah dia ni kaya, dia takkan minta dipinjamkan harta. Baik, ayat tu Nabi selalu baca, ayat 245 Al-Baqarah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayat tu jadi isu dengan mereka seolah-olah tak tahu bahawa besarnya ayat ini. Allah kata, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa di antara manusia ni yang mahu memberi pinjaman kepada Allah dengan qardan hasana? Itu yang pinjaman di bank, qardul hasan. Inilah ayat dia, qardan hasana. Allah kata, siapa nak bagi pinjam dekat aku ni dengan qardan hasana, maksud dia infak Allah, bukan bagi pinjam ke Allah. Itu dalam bentuk balaghah, maka aku akan balas, kata Allah, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira, dan aku akan balas dengan balasan yang adha'afa, yang berganda-ganda. Kamu bagi RM1, Allah balas 700. Contoh, Allah ganda-gandakan pahala itu. Tetapi bahasanya Allah sebut dengan qardan, pinjaman. Bukan makna Allah pinjam harta kita, bagilah hartamu di jalan Allah, itu maksud dia. Dan Allah sebut, aku akan balas dengan balasan yang berlipat ganda, melimpah ruah. Lalu Allah sebut, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ada dua di situ, satu yaqbid, satu yabsut. Yaqbid makna sempit, aku boleh sempitkan rezeki kamu. Satu lagi, wa yabsitu, aku boleh luaskan rezeki kamu. Dengan bersedekah itu Allah luaskan rezeki. Dengan bakhil kamu, seolah-olah kamu tak nak bagi pinjam dekat aku di sudut balaghahnya, maka aku akan sempitkan rezeki kamu. Tu aja. Depa kata, tengok Allah yang pemimpinmu duk baca tu, ada duduk minta kita sebagai pinjam kat dia. Kaya apa Allah lagu tu? Kata si Yahudi ni punya jahat. Tu tuan-tuan, teruk betul sampai ke tahap itu mereka. Sedangkan ayat itu mengajar demikian, luasnya rezeki dengan banyak bersedekah, menolong, membantu dan sebagainya, dan sempitnya rezeki bila kita ada sifat yang tidak baik. Sebab itu tuan-tuan, amalkan, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Jadikan wirid. Ayat berapa? Ayat 21 surah Az-Zariyat. Jadikan wirid. Lepas semayang, nak start kereta tu,
Syokok janganlah. Nak start kereta ke, sambil bawa kereta ke, baca wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit adanya rezeki kamu yang dijanjikan oleh Allah. Itu ayat dia, ayat 21 Az-Zariyat. Kita pun dapat pada tok guru kita kongsi seorang sikit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'ad, dan di langit ada rezeki yang dijanjikan untuk kamu. Rezeki memang di langit. Tidak kita tak doalah dalam sunat duha kita, kalau rezeki itu di langit, anzilu, bawa turun. Tidak takkan disebut oleh Al-Imam As-Suyuti, apabila kita mati maka tertutuplah dua pintu di langit. Pertama adalah pintu amalan, di mana amalan kita akan dibawa menghadap Allah melalui pintu langit tu. Dia ada pintu dia, semayang kita, puasa kita, dan bila mati pintu tu tutup, shut down. Dan yang kedua adalah pintu rezeki. Bila kita mati, tertutuplah pintu rezeki, kerana sudah habis rezeki kita. Maka rezeki itu turun melalui pintu itu, maka jadikan itu wirid. Tok guru bagi kat kita, kita kongsi-kongsi. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit adanya rezeki yang dijanjikan Tuhan untuk kamu. Makanya itulah kaedah, cara sedekah dan sebagainya. Sebab itu Allah tutup ayat itu dengan sempit dan luasnya rezeki, berkait dengan pinjaman tadi, qardhan hasanah, dengan maksud jangan faham macam Yahudi ni faham. Dia kata apa benda, dia kata kaya apa, duduk minta pinjam kat kita. Man zalladhi yuqridullaha qardhan hasanah, tu loya buruk namanya. Maksudnya ialah sedekah, infak, zakat, apa saja yang kita beri untuk dengan niat membantu orang dan sebagainya. Baik, habiskan. Dia melarang kamu menjalankan riba, tetapi kita akan diberi jasa. Tu dia Yahudi. Allah turunkan ayat di Madinah tentang haramnya riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas, zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba. Al-ayah 275 Al-Baqarah. Allah kata orang-orang yang makan riba, interest, bunga, nanti akan berdiri di bumi mahsyar laksana orang yang dirasuk oleh syaitan, menjerit-jerit macam kena rasuk. Yang demikian kerana mereka berkata jual beli itu sama dengan riba, sedangkan kata Allah, aku halalkan jual beli, aku haramkan riba. Belajarlah fiqah, panjang kalau saya nak hurai bentuk-bentuk riba dan sebagainya. Belajar fiqah, nak sebut riba adalah haram. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Baca ke depan lagi 27 lebih nak masuk 280. Allah Ta'ala sebut Al-Baqarah, wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba tu, jangan ambil dah, tinggalkan. Kata Allah, maka barang siapa yang tidak berhenti daripada memakan riba, fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih, ketahuilah Allah mengisytiharkan perang ke atasnya. Dosa memakan riba seolah-olah berperang dengan Allah
Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Perang dengan Allah. Yahudi mengamalkan dasar riba, pinjaman riba dan sebagainya. Sebab itu kita ada pilihan, ambil yang Islami. Walaupun bayar mungkin lebih, tak apa. Janji jangan terpalit dengan riba. Jangan. KWSP dah ada sistem boleh pindah kepada pelaburan patuh syariah. Sebelum 1 Januari 2007, tak silap saya, we have no choice. Kita tak ada pilihan. EPF dia labur. Kita tak boleh tanya ke mana wang kita dilaburkan. Ni sebelum 1 Januari 2007. Kita tak ada pilihan. Duit kita dicarumkan ke mana, tak boleh ditanya, tak boleh soal, tak boleh tanya ke mana duit aku pergi. Maka dalam kes ini, kata ulama, kita tidak berdosa, sebab yang melaburkannya ialah kerajaan. Kita tak dosa sebab kita tak ada pilihan, tak tahu benda tu ke mana. Tahu potong aja tiap-tiap bulan EPF. Selepas 1 Januari 2007, maka kita ada pilihan. 2007 ke 2017? 2017 tak silap. Wallahualam, saya tak ingat, tapi lebih kurang lah 2007 atau 2017. Selepas daripada tarikh tu, kita ada pilihan. Kita boleh pindah kita punya akaun kepada patuh syariah. Kawan-kawan duk report, ramai lagi orang Melayu yang tak pindah akaun dia kepada patuh syariah. Sebab mereka duk kira dia punya percentage dia tu, hak syariah ni dia kurang sikit, 4.7 berapa tak tahu, hak tak patuh ni 5 point something, lebih kurang begitulah. So lari dalam RM600. RM600 tu pun mereka ligan buru demi kerana dunia. Apalah salah hampa pi ubah pada patuh syariah? Tentu dah clear, insya-Allah. Dah tak mau rugi 600. La ilaha illallah. Teruk tuan-tuan. Maaf sebutlah, tuan-tuan buatlah, kalau ada siapa EPF, tukarlah kepada patuh syariah. Pergilah pejabat KWSP, boleh tukar, boleh masukkan dalam patuh syariah, boleh buat pilihan sekarang. Janganlah bila dah ada pilihan kita rasa tak ada apa, sami aja ustaz. Sami apa kebendernya? Mana ada sami? Neraka lain, syurga lain, haram lain, halal lain. Sekarang kita dah ada pilihan, kenapa kita tak buat pilihan? Na'udzubillah. Dulu bolehlah, tak ada pilihan, ikut aja kerajaan yang labur. Maka ulama hukum kamu tidak berdosa, sebab kamu tak boleh tanya ke mana duit kamu pergi. Sekarang kita tahu ada pilihan, kenapa tak buat? Oh, rugi 600, selisih 600. La ilaha illallah. 600 kamu nak ambil dengan murka Allah. Na'udzubillah. Buatlah pilihan yang terbaik. Hidup tak lama tuan-tuan. Allah Ta'ala ajar kita, siapa yang makan riba berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Yahudi begitulah sebut pada Abu Bakrin, dia melarang kamu menjalankan riba, tapi kita akan diberi jasa. Maknanya kami macam dapat pahala lah bagi riba, pinjaman riba. Islam tak? Baik. Kalau dia kaya, tentu dia tidak akan menjalankan ini. Kalau dia kaya, maknanya Allah, tentulah semua ni takkan berlaku. Pinjamanlah apalah. Jawapan yang cukup biadab dan kurang hajar daripada Finash, seorang ulama Yahudi yang dihormati tetapi menyanggah Abu Bakr. Baik. Mendengar jawapan seperti itu, marahlah Abu Bakrin pada bulan depan. Dia marah tu bulan depan. InsyaAllah kita sambung pada bulan hadapan, dan kita akan lihat ada 2 ayat yang turun dengan peristiwa ini. Penting untuk kita lihat 2 ayat ini dalam mendedahkan sifat buruk orang-orang Yahudi yang memang tak reti bahasa, yang memang loya buruk, yang memang
tak tahu nak cakap sikap mereka terhadap agama Allah, kebencian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka berkomplot untuk membunuh Rasulullah yang selalu kita sebut. Dan malam ni macam biasa, derma kita untuk lajnah kebajikan, jangan lupa macam biasa untuk lajnah kebajikan menjalankan program-program kebajikan mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dih tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.